Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi seperti biasa, sekiranya audio saya boleh okey, minta bantuan, mesej dan maklumkan kepada saya. Jadi hari ini saya ada beberapa pendedahan. Pendedahan pertama adalah satu penipuan besar-besaran telah dirancang dan dilakukan oleh Zahid pada Perhimpunan Agung UMNO, dan maklumat palsu diumumkan, kononnya 100 lebih, ada yang kata 120 lebih, ada yang kata 140 bahagian sokong usul agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Ini satu pembohongan. Hakikatnya majoriti daripada 190 lebih bahagian UMNO, dan saya ulang ya, ini untuk supaya perwakilan boleh dengar, majoriti daripada 190 lebih bahagian, maknanya lebih, jauh lebih dari 100 bahagian, menolak usul agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan, dan mahu 5 jawatan utama dalam parti, iaitu Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden dipertandingkan. So ini satu penipuan besar yang dirancang dan diwar-warkan oleh Puak Zahid yang tidak menepati realiti. Ya. Penipuan kedua adalah kononnya kesemua ni usul untuk tidak cabar Presiden diterima oleh seluruh UMNO. Realitinya, majoriti perwakilan dan akar umbi UMNO ni mendesak agar 5 jawatan tertinggi dalam parti dipertandingkan. Ya. So, itu penipuan kedua. Nampaknya penentangan terhadap Zahid cukup besar dalam UMNO dan mereka sedang cuba selindung penentangan ini. Ya. Penipuan ketiga oleh Zahid, kononnya ada pernah terjadi satu komplot untuk menumbangkan Zahid dan bekerjasama dengan Muhyiddin. Realitinya, orang yang telah berkomplot di dalam UMNO tak lain tak bukan Zahid dan kuncu-kuncu dia. Dan komplot ini bermula sebelum PRU 15 lagi, apabila Zahid cuba menunggang Muhyiddin. Namun apabila Zahid tidak dapat apa yang dia mahu, dia kemudian berkomplot dengan Anwar dan DAP. Dan ini telah menjurus kepada perancangan jajaran politik baru yang telah dicuba di Perak lama dulu, dan telah diakui oleh beberapa pemimpin DAP memang wujud perancangan jajaran politik baru. Kemudian Zahid cuba menipu yang di-Pertuan Agong sebelum PRU 15 lagi, apabila beliau menulis warkah kepada Agong memaklumkan bahawa seluruh BN sokong Anwar Ibrahim. Jadi penipuan ni bukan hanya berlaku selepas PRU 15, ianya berlaku sebelum PRU 15. Malangnya penipuan ini terbongkar dan rancangan itu gagal kerana pada masa itu mereka ingin tumbangkan Muhyiddin dan naikkan Anwar. Kemudian apabila rancangan tidak berjaya, Zahid terpaksa naikkan Ismail Sabri. Dan setelah menaikkan Ismail Sabri, perancangan diteruskan untuk cuba jadikan Anwar Perdana Menteri. Jadi Zahid memberi janji palsu kepada Ismail Sabri, kononnya Ismail Sabri akan jadi calon Perdana Menteri. Dan dengan itu, beliau mendesak, menekan Ismail Sabri untuk mengusulkan pembubaran parlimen. Apabila akhirnya Ismail Sabri melutut dan bersetuju untuk mengusulkan pembubaran parlimen, Zahid sudah mula perancangan rapi dengan Anwar. Selepas PRU 15, PH menang 82 kerusi, Perikatan menang 73 kerusi. Ya. Sejurus selepas PRU 15. Jadi Zahid khawatir Perikatan akan menang sebab 10 lebih ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional menyokong Muhyiddin. Telah membuat akuan bersumpah menyokong Muhyiddin. Sebenarnya ahli parlimen itu dari UMNO dan BN tidak melakukan kesalahan, kerana tidak ada usul yang ditetapkan dalam PAU yang lepas bahawa tidak boleh kerjasama dengan Bersatu selepas PRU 15. Yang ada, tidak boleh kerjasama dengan Bersatu pada PRU 15. Jadi ahli-ahli parlimen yang menandatangani akuan bersumpah sokong Muhyiddin tidak melakukan sebarang kesalahan.
Dan mereka sedang melaksanakan fungsi mereka sebagai ahli parlimen, di mana mereka ada kebebasan untuk membuat keputusan siapa yang harus disokong sebagai Perdana Menteri berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Kerana Perlembagaan Persekutuan dalam babak melantik Perdana Menteri ini tidak melibatkan parti. Jadi ahli parlimen ada kuasa, ada hak untuk memilih siapa yang mereka hendak. Jadi MP-MP BN ini tidak melakukan sebarang kesalahan, tidak ada sebarang komplot. Jadi mereka telah bersetuju 10 MP BN ni untuk sokong Muhyiddin. Jadi Muhyiddin berjaya mengumpulkan 115 akuan bersumpah sahih yang telah dipersembahkan kepada Agong. Jadi Zahid menjadi takut. Jadi misinya adalah untuk menipu Yang di-Pertuan Agong. Dan cara Zahid melakukannya ialah mula-mula dia memperdaya ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Dia buat majlis mesyuarat majlis tertinggi Barisan Nasional pada malam sebelum dia menghadap Agong, dan membuat ketetapan bahawa Barisan Nasional akan duduk dalam pembangkang, tak sokong perikatan, tak sokong pakatan. Jadi semua MP bersetuju dan juga bersetuju untuk membenarkan Zahid menjadi wakil mereka bagi menghadap Agong. Dengan mendapat persetujuan ini, Zahid telah menghadap Agong, tetapi secara senyap Zahid telah membuat warkah kepada Agong dan menipu di dalam warkah itu kononnya ke-30 MP BN menyokong Anwar. Ini telah memarahkan MP, dan apabila mereka bertanya kepada Zahid, Zahid memberi alasan Agong menitahkan agar BN bekerjasama dalam kerajaan dengan PH. Hakikatnya Agong telah diperdaya oleh Zahid bahawa 30 MP BN menyokong Anwar. Dan dengan itu semestinya Agong akan, jika percaya kepada Zahid, akan mengizinkan untuk rancangan ini diteruskan. Jadi dengan itu Zahid berjaya menaikkan Anwar Ibrahim setelah menunggang Ismail Sabri dan menipu Ismail Sabri dan menipu ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional dan menipu Yang di-Pertuan Agong. Dan kini dia menghadapi masalah pula dengan Anwar kerana dia tahu Anwar tidak akan membantu dia. Maka Zahid sekarang khuatir dia akan hilang jawatan dia dalam UMNO. Jadi sudah dibuat langkah untuk menipu perwakilan. Kononnya majoriti bahagian UMNO tidak ingin jawatan presiden dicabar. Ini penipuan. Ya. Penipuan Zahid ini terlalu banyak. Sebelum pilihan raya umum ke-15, dia menangguhkan pemilihan UMNO atas alasan kononnya ini akan membawa kestabilan dan ini akan menjamin UMNO menang besar. Tetapi di bawah Zahid, setelah pemilihan UMNO ditangguhkan, BN mencatatkan prestasi terburuk dalam sejarah dan merupakan antara parti yang mencapai prestasi terburuk dalam PRU 15. Jadi apa yang Zahid lakukan bukan membawa kestabilan tetapi membawa kehancuran. Dan sekarang sudah bermula misi palsu Zahid untuk menghalalkan kerjasama dengan DAP, mengagung-agungkan DAP dan untuk menyucikan DAP. Jadi di sini sudah timbul syak bahawa Zahid mungkin adalah Trojan horse DAP atau kuda tunggangan DAP. Benarkah Zahid ini kuda tunggangan DAP? Fikir-fikirkanlah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.